quwwata illa billahil aliyyil azim. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Amma ba'du, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkata Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Indonesi Al-Mandili dalam kitab dia Penawar bagi hati, sehinggalah perkataan beliau, muka surat 96, diceritakan bahawa seorang Nabi adalah mengerjakan ibadat di atas bukit dan ada mata air hampir daripadanya. Maka lalu seorang yang menunggang kuda dengan mata air itu, maka minum ia dan lupa ia akan kendinya yang ada di dalamnya 1000 wai emas. Kemudian datang orang yang lain, maka mengambil ia akan kendi itu. Kemudian datang seorang miskin yang memikul kayu api. Ni cerita. Cerita apa dia? Lah ni kita duk kecek tajuk redha dengan qada Tuhan. Redha dengan takdir Tuhan. Kitanya pelajaran kepada kita. Dalam kita nak hidup atas muka dunia ni, cerita ni. Ada seorang Nabi duduk atas bukit, duduk tapa, duduk suluk, duduk buat ibadat. Tiba-tiba tengah dia duduk lagu tu, mari seorang, lalu seorang naik kuda. Berhenti minum air. Minum air dah. Sebab dekat bukit dia tu ada tali air. Maka minum, tinggallah bekas. Payah minum dia pergi. Pergi tinggal bekas uncir mah dia ada 1000 dinar. 1000 pitih mah. Maka lupa ia akan kendinya yang ada di dalamnya 1000 mah. Tinggallah kita kata. Kemudian datang orang lain, mari orang lain pula, maka mengambil ia akan kendi tu. Orang mari pun, mari tengok-tengok, ada kendi. Ambil. Kemudian datang seorang miskin yang memikul kayu api. Mari pula. Seorang Nabi tu duduk berkati. Mari seorang pula, orang miskin duduk pikul kayu api. Pikul kayu api, meminum ia akan apa dah? Apa dia? Akan apa tu? Tulisan apa dia? Sudah. Apa dia tu? Ada tulisan je lah ada. Tak nampak ana. Berbaring. Dan berbaring ia kerana mengambil kesenangan, maka kembali orang yang menunggang kuda itu. Orang miskin saat ni, maka lepas pada minum air dia pun berbaring, baring. Rehat lepas pada minum air. Orang yang naik kuda saat ni mari semula. Dah dia teringat semula, dia tinggal pitih mah ni. Maka tiada melihat ia akan kendinya, maka menangkap ia akan orang miskin tu.
Maka dia tengok barang dia hilang. Mula curinya. Dia duk tuduh orang miskin saat ni. Orang miskin saat ni baru tidur. Mari berhenti minum air, orang lain juga ambil pitihnya. Tiba-tiba dia lah kena tuduh. No. Maka menuntut ia daripadanya akan kendinya. Mana? Bekas pitih hamba si Budina. Hamba tak ambil. Menipu, lemo lah. Hamba berhenti minum air sini saat ni. Pak hamba pergi hamba perasa hilang bagi hamba. Hamba mari semula demo ada. Tak ada dah orang lain demo dah. Dan menyeksa ia akan dia, maka tiada mendapat ia akan dia pada sisinya. Tak cakap royak. Gocoh kawan ni nak. Mari bekas pitih hamba tu 1,000. Maka membunuh ia akan dia. Tak mengaku dah bahasa kata ni. Dia pun ambil pisah, hok naik kuda tu tikai. Bob. Mati orang miskin tu. Maka bersembuh oleh Nabi. Nabi itu seorang Nabi duduk atas bukit tu duduk perhati perbuatan tu. Maka Nabi tu dia tak faham kejadian tu hai buat. Perjalanan manusia depan mata dia. Maka Nabi tu tanya, "Hei Tuhanku, apa ni? Gapo dia ni hok berlaku depan mata hamba ni? Pemandangan makhluk ciptaanmu ni aku tak faham." Nyanyo kat orang miskin tu. Dia berhenti minum air. Kabar-kabar dia berhenti je nak rehat sebentar, orang lain dia curi ambilnya. Tiba-tiba orang kuda saat ni hok hilang jatuh pitih dia saat ni. Tuduh dia, bunuh dia. Nyanyo ke dia. Maka terdetik di hati seorang Nabi tu dia tak faham kejadian, hikmah kejadian tu. Maka dia tanya, "Gapo dia ni Tuhan nyanyo-nyo hamba tengok. Semua ni ciptaanmu warna pemandangan lagu ni. Sepatutnya kalau dia nak bunuh, pun bunuh hak tu, hak curi tu lah apa nyanyo kat orang susah." Dia kata, "Hei Tuhanku, apa ni yang mengambil akan dia oleh orang zalim yang lain? Orang lain kena, orang lain juga kena. Dan engkau keraskan atas ini yang zalim atas orang miskin. Orang lain juga ambil. Orang zalim ni pula pergi bunuh orang, nyanyo kat orang miskin, tak ada kaitan gapo-gapo. Hingga membunuh ia akan dia." Hamba tak puas hati ya Allah ya Tuhanku kejadian lagu ni. Dia tak faham gapo dia. Kita pun atas muka dunia ni banyak benda tak puas hati lagu tu. Kita tengok, nyanyo lagu ni. Penat kawan ni. Dah lah orang susah, kena pula dia, kena zalim. Bahasa kakak zalim ni. Banyak pemandangan depan mata kita. Soalan supaya Nabi ni. Tak puas hati ya Allah ya Tuhanku. Kalau aku buat lagu lain ya Allah. Lagu tu. Kita sepatutnya lagu ni. Kalau Yahudi dengan Palestin, tentu dah Palestin benar lah. Benar dah pakai mampu lalu Yahudi. Kita cara mikir kita ni. Bapa orang baik kena bunuh, kena gapo, kena hamba tak nampak tu. Tak nampak lagi. Patut kalau hamba buat gak jadi somel selalu. Tengok. Manusia ni. Kerana apa? Kerana terlalu bodohnya manusia nak memahami Tuhan yang begitu hebat. Apabila lagu tu, maka Nabi tu tanya, "Saya tak faham ya Allah ya Tuhanku nyanyo kat orang." Maka berfirman Allah Ta'ala. Tuhan jawab sikit. Ni supaya lagu tu, kita sekalipun Tuhan tak jawab, kita kena andai lagu ni juga. Sekalipun Tuhan tak jawab soalan kita, saya tak puas hati pentadbiran langit bumi ni. Bapa lah ni musim hujan. Hamba tak puas hati. Hamba nak jemur baju tak boleh. Jadi macam-macam. Pok kita ni banyak nak lawan Tuhan, banyak tak puas hati dengan kejadian Tuhan. Maka Tuhan jawab sekali ikut Nabi tu. Jelas-jelas kita nampak dia. Pemandangan kalau depan mata kita pun kita akan jadi kritik. Benda tu kalau berlaku depan kita kata, nyanyo orang ni. Maka Nabi ni dia direct lalu tanya Tuhan dia selalu. Tanya lalu muka wahyu. Dia muka Nabi ni dia boleh kita tak suruh tanya, tak boleh nak jawab lah mana lah buat kitanya. Maka apabila tanya Tuhan jawab selalu ke Nabi tu, dia kata berfirman Allah Ta'ala bagi Nabi itu, berbimbang olehmu dengan ibadat engkau. Maka bukan pekerjaan engkau mengetahui rahsia kerajaan Allah Ta'ala.
Pertama Tuhan kata mu tak usah duk kira, tak usah duk campur urusan aku belakang ni. Lah ni ibadatmu, mu dah buat ibadatmu sudahlah. Mu tak usah duk kritik lah aku buat gapo dia ni. Kita kat Allah banyak sungguh masalah dengan Tuhan. Kadang-kadang nak jadi Tuhan kepok kita. Sama naik dengan Tuhan. Tuhan nak buat lagu ni, kita nak buat lagu ni. Katanya Tuhan, pertama Tuhan kata, lah ni mu cara ibadatmu dulu. Hak berlaku depan mata, mu tak sedar cara lagi gapo dia. Mu tak faham gapo dia aku buat. Bahawasanya orang miskin ini. Dia royak. Ni aku nak royak cerita sebenarnya. Mu nampak pemandangan ni tak betul ni. Tak betul ni buat lagu ni. Maka aku nak royak sedikit. Antara hikmah kejadian hak aku buat ni kadang-kadang mu tak faham. Tu menurut nilai mu. Katanya Tuhan, ni orang miskin saat ni hak kena bunuh saat ni. Adalah ia dahulu membunuh akal bapak yang menunggang kuda tu. Mu tahu ke tak? Hak menunggang kuda ni dulu, dia dulu ada ayah. Tahu siapa dia bunuh ayah kawan ni hak naik kuda ni? Ni, orang miskin ni bunuh pak dia dulu. Maka sebagai balasannya orang miskin hok naik kuda tu memang kena bunuh. Tak. Orang miskin tu sebab dia bunuh pak dia. Cuma orang dulu dia tak layan berkali budak ni kecil lagi kau gapo dia kau gapo. Orang tak adili dia. Maka sekarang aku nak adil, tunjukkan keadilan aku. Maka aku bunuh orang yang membunuh pak dia juga. Oh, lagu tu. Maka aku biarkan akan dia membalas akalnya. Sebab tu aku tak cara dia nak tikar kahwin tu, tikar. Memang itulah hukum dia. Dulu mungkin budak ni kecil kau gapo dia masa kahwin ni bunuh pak dia tak boleh nak bela, tak boleh nak gapo. Sekarang dia dapat pembalasan yang adil. Dan bahawasanya bapa bagi yang menunggang kuda. Ayah hak menunggang kuda. Saat ni dia bunuh orang. Saat ni kena bunuh kok orang miskin saat ni. Tapi ayah hak penunggang kuda ni adalah ia dahulu mengambil 1000 wang emas daripada harta yang mengambil akan dia itu. Dia dulu pernah ambil harta si hak curi saat ni. Hak lelaki hak ambil petih emas saat ni, pak dia dulu ambil petih kahwin ni. Mungkin dia tidak dapat keadilan, sekarang aku suruh semula. Biar nampak dalam keadaan suka curi pun, tapi aku kembali ke semula hak dia. Maka aku pulakan akan dia kepadanya piti 1000 dinar saat ni boleh mula. Daripada harta pusakanya boleh semula. Hak naik kuda saat ni mendapat keadilan kerana dia dapat bunuh orang yang bunuh ayah dia. Orang yang curi piti 1000 dinar daripada orang yang naik kuda saat ni, dia pernah pak kahwin ni pernah ambil pitih dia, maka dia juga mendapat keadilan daripada Tuhan. Sekalipun kita nampak macam tak adil, tapi sebenarnya itu keadilan. Ada hikmah dia. Dan ketahui olehmu bahawasanya yang dituntut daripada hamba itu ibadat yang menghampirkan diri kepada Allah Ta'ala. Mungkin mu buat ibadat hampir kepada Tuhan. Dan tak kala adalah mengingatkan akan mati itu sebesar-besar sesuatu yang beri manfaat pada ibadat. Maka menyebut hamba akan dia di sini, maka hamba berkata, di antara benda yang menyebabkan kita rajin buat ibadat, teringat kau mati. Apa maksud mati? Kita akan meninggalkan dunia dan segala isinya. Kita akan tinggal bini kita, anak kita, harta kita, murid kita, anak murid, pengikut kita. Kita akan tinggal semua benda tu. Harta kita, kenderaan kita, bisa kita tinggal. Semua kita akan bertemu dengan Tuhan. Maka peristiwa ni dipanggil kematian. Apabila mati, maka kita kena bawa amalan nak bertemu dengan Tuhan. Kalau pergi kosong lagu tu, nak pergi bertemu dari akhirat, apa nak kita? Sekalipun kita ada pitih 15 bilion, maka apabila kita mati tak buat amalan, 15 bilion tu tak ada makna langsung.
Kalau kita bawa kambuh sekali dengan orang mati 15 bilion pun, di akhirat tak laku 15 bilion. Laku gapo? Pahala. Pahala ataupun dosa. Ha tu bayaran pada hari akhirat. Siapa dia bawa dosa, maka dia layak membeli neraka Tuhan. Benda lain tak boleh beli. Hak layak nerakanya boleh beli neraka. Neraka boleh beli dengan dosa. Dan apa dia bawa pahala banyak, maka syurga yang boleh bagi dia. Dia boleh beli syurga. Nak beli syurga dengan dosa, tak boleh. Minta maaf lah. Dosa saja hamba nak beli syurga. Dosa dengan dosa. Minta maaf, Tuhan janji dah. Orang boleh ada pahala, boleh masuk syurga. Orang dosa banyak masuk neraka. Masalah Tuhan nak maaf, tak say maaf, tu kerja Tuhan. Tu kerja Tuhan, kita jangan masuk campur. Cuma Tuhan sebut dalam Quran, kalau membuat pahala, mulayuk masuk syurga. Kalau membuat neraka, buat jahat, mulayuk masuk neraka. Kalau akhirat berlaku lagu tu, Tuhan royak dah, jangan duk marah Tuhan. Mana kalau Tuhan nak maaf, mu ahli neraka, tak apalah aku kesian kok mu nak berada dalam syurga. Hak tu terpulang kepada rahmat kasih sayang dia, kita tak boleh nak buat guana. Orang baik setara mana Tuhan kata, mari mu berada dalam neraka. Boleh dengan kekuasaan Tuhan. Siapa dia berani, take Tuhan. Tetapi Tuhan tak buat lagu tu. Nyanyolah kalau orang dia buat ibadat tiba-tiba bubuh dalam neraka. Tuhan ni Maha adil, Maha kasih sayang. Tiba-tiba orang baik bubuh dalam neraka. Perangai orang baik kau lagu tu. Tetapi kalau Tuhan maaf ke orang dosa, tu perangai baik. Tuhan kata siapa dia jahat masuk neraka. Tapi kalau hamba nak maaf nak bubuh dalam neraka syurga belaka. Perangai baik? Ya, baik. Jadi orang bubuh orang baik bubuh dalam neraka, hak tu perangai tak molek. Tapi bubuh orang jahat dalam syurga tu perangai molek. Maka berapa banyak di hari akhirat orang jahat pun Tuhan bubuh dalam syurga. Sebab-sebab tertentulah, gapo-gapo dia. Nah, kadang-kadang dosa saja tapi pahala sikit Tuhan. Nak kata lagu mana? Nah. Dalam sebut di dalam hadis riwayat Imam Muslim kata, ada orang masuk neraka dengan sebab seekor kucing. Ahli ibadat dah dia rajin dah ibadat. Tetapi dia silap kerana perah kucing tak wi makan, mapuhlah kucing tu. Maka masuk neraka dia. Tuhan tak tengok amal kebajikan dia hok mau banyak-banyak, tapi kerana satu kesilapan dia masuk neraka. Ada orang pelacur buat jahat tiap-tiap hari, tetapi kerana dia wi minum air kepada seekor anjing. Anjing dah dia lepas pada dia minum air, dia cebok dalam kasut dia, letak kepada anjing, anjing tu jilat. Maka Tuhan lupa ke semua kesilapan dia. Sebab tu kita ni tak tahu duk mana rahmat Tuhan, kasih sayang Tuhan duk mana. Maka kita kena ita kasih sayang Tuhan, cari di dalam ibadat gapo-gapo. Ibadat sedekah, ibadat mengaji, ibadat tolong orang, ibadat selawat, ibadat istighfar, ibadat goni. Kita tak tahu duk mana kasih sayang Tuhan. Kerana Tuhan kata aku sembunyikan 3 perkara di dalam 3 perkara. Redha aku di dalam taat. Mu carilah dalam taat mana-mana takut ada jumpa redha aku. Kalau mu boleh hak ni gak. Mu buat dosa banyak mana aku buh dalam syurga lah. Redha aku susuk dalam tu. Dan aku sembunyikan marah aku di dalam maksiat. Mutera maksiat ni kena kat marah aku gak. Kena sekali yang membuat amal ibadat aku tak tengok habis boh masa dengan aku. Dan aku sembunyikan kekasih aku yakni wali di dalam hamba-Ku. Tak tahu. Siapa dia tak tahu, nampak duk jual burger, nampak duk cat rumah, nampak duk beki motor, nampak duduk mengajar. Dia wali kekasih Tuhan ni macam-macam gambaran, macam-macam rupa. Kerana wali Tuhan ni dia bukan tugas, dia macam-macam tugas. Ada nyama jadi goni, ada nyama beki ekong, ada nyama jadi beki motor, ada nyama jadi pilot, ada nyama jadi menteri, ada nyama jadi Perdana Menteri, ada nyama jadi Presiden, ada nyama duduk di New York, duduk di Israel, nyama ya. Bagai tapi dia wali Tuhan kata kan.
Maka bab yang ke-10 menyatakan akan mati. Manusia ni kalau mati, dia mikir sikit. Nafsu akan patuh dengan kematian. Nafsu, keinginan jahat kita ni akan patuh dengan kematian. Manakala keinginan jahat, kita nak curi, nak gapo jahat kan ikut jahat gapo. Dia patuh dengan zikir. La ilaha illallah astagfirullah. Hatu setan tak boleh mari. Gangguan setan tak boleh mari kalau ada zikir. Setan senyap lalu. Patuh orang berzikir buat jahat juga. Nafsu. Nafsu bukan setan. Nafsu ni ngatik coh pala pun. Setan memang tak mari dah. Kok bagi setan. Setan mari nak suruh curi mesej sehari nak buat gini. Tak boleh zikir. Setan lari. Nafsu. Nafsu tak lari. Lagu mana nak mampu nafsu? Ni. Mengingatkan kematian. Nak buat jahat, teringat mati. Aduh lah. Kita baru nak pecah seluar, nak berzina. Oi, kalau mati masa ni mampu aku lagu ni. Kita baru ya nak ambil barang orang. Kalau mati selok. Zikir je tak lari. Nafsu ni tak lari dengan zikir kecuali ingat kepada mati. Mati temu dengan Tuhan masa ni selok ambo. Maka postpone dululah, tunggu dulu. Orang kalau ingat ke mati, nafsu dia kecil selalu. Tu dua benda. Ingat mati dengan berzikir. Ingat mati melemahkan nafsu kita, nafsu. Mana kalau zikir melemahkan godaan setan. Setan memang tak lagi boleh zikir kat perah. Berlari tak kawalik ilik jatuh. Patu orang berzikir buat jahat juga. Nafsu dia tak ajar. Ni. Dia tak wi obat kot nafsu dia. Ni obat dia ni paling mujarab sekali ingat pada mati. Mati ni temu dengan Tuhan lah. Bukan kata mati selok, pakai tak ada gapo-gapo, bukan mati lagu tu mati orang kafir mikir lagu tu. Kita orang Islam mati ni temu dengan Tuhan kita. Penatlah kita ni. Dia kata ketahui olehmu bahawasanya ingat akan mati itu kelakuan yang dipuji. Siapa dia ingat mati boleh pahala. Duduk saja ingat mati. Duduk saja kecek bab mati. Buat kita ni duduk suka-suka ke mati. Kecek sebut. Maka ada ulama kata sunat sebut perkataan mati 75 kali sehari. Ke mati kita. Duduk galak-galak ke mati 2 kali dah. Mati dah. Mana kalau mati 3 kali dah. Mati. Sunat sebut mati gitu. Di samping kita ingat sebut, sunat sebut. Ada ulama kata sunat sebut. Kita ni ke mati ke? Tanya galak-galak ke mati ke? Buat kerja tak ikhlas ni mati saja rugi. Buat ikhlas, buat biar ikhlas. Sebut mati. Buat batang mati, hok ni batang mati. Betul. Di samping ingat sebut, ada ulama kata sunat. Kerana malaikat maut mari jumpa kita, hitam muka kita ni 21 kali sehari. Mari hitam. Ni nama Fazwell ke? Muka ni Fazwell. Duk sebentar mari pula. Sejam sekali kan? 24 jam kan? 24 jam lebih kurang sejam sekali lah. Mari pula pukul 9. Fazwell. Mari tengok pula. Fazwell. 21 kali mari tengok. Supaya apa? Tak tukar. Muka manusia nak sopa gak nyam-nyama gak. Kena nyama, Fazwell nyama. Mau perasa. Sedek nipu lah. Pakai serbai, pakai gapo, mau perasa. Mari pula sejam. Nyama pakai lagu ni pula. 21 kali dia mari. Dia tak mari tengok depan kita. Tu malaikat maut kerja dia. Kita tak perasa, kalau kita perasa ketlah kita. Dia kata kelakuan yang dipuji lagi yang dituntut oleh syarak agama kita suka dan menyatakan orang ni orang baik selalu sebut mati ni. Mati ni bukan menyebabkan kita malas buat ibadat bukan malas buat kerja. Mati dah lah. Malas buat kerja mati dah. Memang tak buka kedai ke? Dah ambo teringat ke mati tak buka kedai. Tak pergi kerja ke? Mati dah lah ambo tahu tak siap kerja. Bukan. Orang yang ingat mati lah orang rajin kerja. Orang yang ingat mati lah orang buka kedai. Orang yang ingat mati lah orang yang bekerja mengaji bersungguh. Kerana dia tahu inilah bekalan ambo. Ambo buat dengan sebaik-baiknya kerana ni akan menjadi amal ambo lepas pada mati. Ambo kerja jadi amanah, jadi sungguh, jadi jelas. Buat kerja amanah dengan bagai-bagai pejabat, bagai-bagai gapo dia. Bagus demo.
Sungguh demo kerja tak ingat kemati. Ambo ingat kemati ni ambo buat kerja ni. Bapa demo buka kedai sungguh tak aje tutup. Ambo ingat kemati tu. Sebab tu ambo sungguh tu. Ya orang ingat kemati duk senyap tu tak cah buat kerja lagu tu. Ingat kemati dekat senyap sebab dak tambah lasuh ketak kakak. Bukan lagu tu cara ingat mati Nabi Muhammad ajar. Sahabat-sahabat ingat kemati, buat kerja kat ni, buat kerja kat ni. Maka orang ingat matilah jadi orang disiplin. Jadi orang yang amanah, jadi buat kerja dengan comel, ihsan. Buat kerja jadi comel. Bukan kata kita pergi ingat mati senyap. Dak. Waktu tok ca duk main belik surau jalah tu. Nak jadi tok ca lah tu. Orang panggil tok ca panggil Dan adalah ia sebab bagi membanyakkan ibadat, mencomelkan ibadat, membanyakkan ibadat. Kita buat ibadat jadi comel ingat kemati. Dan sebab bagi mensedikitkan dunia. Dunia ni benda tak pergi kepada akhirat. Kalau benda tu pergi kepada akhirat, buatlah. Sekalipun benda tu nampak dunia, buatlah. Pitih banyak untuk akhirat, buatlah. Kenderaan untuk akhirat, belilah. Jet kongkok gapo dia Allah gilah, tapi untuk akhirat. Tapi kalau bukan untuk akhirat, bersikap pun tak boleh. Tapi kalau untuk akhirat, jet kongkok ko, ikutlah gapo helikopter ko, untuk akhirat, bismillah, tak ada masalah apa. Dan angin-angin sedikit dunia dan angin-angin ni tak comel khoyale kuat. Ambo pas ni gini, lepas tu kaya, lepas tu begini, pas jadi gini, pas jadi gini, khoyale tu. Acu jalan selaku kena nyakit mati dah dah. Tak ada jalan. Rancangan bukan main, rancangan tahun ni, rancangan tahun depan mati dah. 5 tahun akan datang ambo ni nak jadi tok guru, jadi orang alim, jadi gapo. Esok mati dah. Tak comel panjang angin-angin ni. Kerana orang panjang angin-angin ni orang khoya, yakin dia boleh hidup. Seolah-olah dia pegang pulak nyawa dia. Sedangkan kita ni duk tangan Tuhan belaka. Kalau orang lagu tu orang tak akan panjang angin ke Tuhan, ke kita tak tahu kan. Kerana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aksiru zikra hazimil lazzat fa innahu la yakunu fi katsirin illa qallalahu wala fi qalilin illa ajzalahu. Artinya banyakkanlah oleh kamu menyebut akan yang memutuhkan segala kesedapan yakni mati. Banyakkan sebut benda tu mati. Mati ni orang tengah makan nasi putus angin. Kita duk tengah makan nasi, kabar-kabar orang telefon ada kematian. Tak berapa nak sedap weh nasi. Saat ni segera sedap sangat. Ni mati. Mati orang dekat pula Allahu Rabbi. Tak selera tiba-tiba. Maka mengingatkan kematian menyebabkan kita jadi tak disebut kematian benda ni kecuali kepada benda sikit jadi banyak. Gapo dia? Ibadat hak sikit jadi banyak. Tidak sebut kematian itu kepada benda banyak kecuali di sikit. Banyak minat dunia, sebut akhirat, sebut mati sikit lagi. Kerana bahawasanya mati tiada disebut akan dia pada ketika banyak angin-angin dan dunia, melainkan mensedikit akan dia. Dan tiada disebut akan dia akan mati pada ketika sedikit amal ibadat, melainkan membanyak ia akan dia. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam aksiru min zikra hazimil lazzatil al-mauti. Artinya banyakkan oleh kamu akan menyebut yang memutuskan kezala kesedapan iaitu mati. Dia tanya akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul mu'minina aqyasu qala aksaruhum lil mauti zikra wa ahsanuhum bima ba'dahu isti'dada ulaika al-aqyasu. Artinya yang mana sekalian orang yang beriman yang lebih pintar. Dalam orang-orang beriman ni hak mana hak paling bijak sekali? Orang beriman tu bagus dah. Tetapi hak mana dalam orang beriman ni hak paling bijak, hak paling cerdik sekali? Maka Nabi Muhammad kata iaitu orang yang lebih banyak mereka itu menyebut mati. Tu orang bijak tu. Kalau kita dengar buang dengan dia kabar-kabar, kita ni deh duk suka juga. Tapi amalan kita lagu mana? Ikhlas kau tidak Kalau orang duk buat ibadat lagu tu.
Kalau tengah buat maksiat kita ada buat maksiat kan mati dalam ni weh, kena berhentilah kan. Kata gitu. Maka orang lagu tu bijak dia. Orang lagu tu orang bijak. Dan yang lebih elok mereka itu bersedia bagi orang yang kemudiannya. Dan orang yang bijak itulah orang yang banyak mengingati mati dan banyak buat persiapan selepas daripada mati. Tu orang bijak. Tapi kalau orang ni banyak, tahu nak mati, tahu. Dia mau ada buat persiapan kalau nak mati. Nak hari akhirat, tak ada. Orang ni bodoh. Dia boleh PhD. Dia dapat anugerah, dekan. Dapat pelajar pintar. Pelajar dapat tokoh goni, tokoh gotu. Tapi tak ada buat ibadat. Orang ni bandau. Tak tahu apa. Memanglah gotu. Tahu nak mati. Tak apa tiba awak tahu buat persiapan. Cerdik demo. Tu penat kata lagu ni. Jadi, bijak tak bijak Nabi Muhammad kata orang tu rajin buat persiapan lepas pada mati. Tu Nabi kata orang bijak. Kita periksa boleh cikgu bui anugerah, bui hadiah, pensyarah bui hadiah, bui gapo-gapo. Semua orang kata kita bijak, kita pandai. Tapi kita tak ada buat persiapan selepas pada mati. Nabi Muhammad kata bodoh bijak lagu ni. Tentu dah bodoh Nabi Muhammad kata. Mereka itu jua sekalian yang pintar. Itulah nak tahu orang bijak, orang pintar. Yang cerdik. Dan sabda Nabi SAW, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Artinya bermula mereka yang berakal. Orang bijak, orang cerdik, orang pintar, orang berwawasan. Wam-wam-sam. Orang berwawasan ni kan? Orang yang berakal ni, orang yang menghisapkan ia akan dirinya. Dia duduk perhati. Sayyidina Umar sebelum tidur dia akan duduk di atas jadah, dia tengok. Saya pagi tadi bangun pada tidur. Gapo dia buat? Minum air. Gapo dia? Ada buat salah. Mulut ambo ada kata kat orang ke ada? Hati ambo ada niat jahat kat orang. Fikir-fikir. Ada ibu tanah. Pukul 10, pukul 11. Pukul 11 awak gapo dia? Tanda. Tak ada. Cek. Tinggal ni. Dia pun tengok. Hari ni 3 butir awak salah. Dia pun ambil rotan, dia piak. Piak diri dia kata. Sebelum daripada dia kena piak, dia piak. Tu orang menghisap diri dia. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Kira-kira kat dirimu amalan mustara mana, cakap mu tak ingat, mu buat baik, mu buat jahat hari ni. Sebelum kamu dikira oleh malaikat. Kerana apabila dia malaikat kira tak boleh nak cuk kelik dah. Nak istighfar pun tak boleh, nak minta maaf pun tak boleh. Tapi kalau masa hidup ni mu kira-kira, adegah-adegah mu astagfirullahalazim. Baca istighfar, sayyidul istighfar. Molek benar amalan sayyidul istighfar. Paling kurang 2 kali sehari, lepas subuh sekali, lepas maghrib sekali. Lepas subuh dosa malam kita. Lepas maghrib dosa tengah hari kita. Ataupun hujung sebelum maghrib. Sebelum maghrib untuk dosa tengah hari. Sebelum subuh dosa tengah malam. Dan beramal ia apabila dia hisap, maka dia beramal ia tambah. Hak mana hak tak betul lagi kita betul kita dengan Tuhan. Tak salah caralah. Isu semasa kau gapo dia tak ada kaitan dengan diri hamba, tak masuk dengan aku kalau hamba tak tahu pun. Hak penting hamba ni ada masalah kau dengan Tuhan. Fadu ain hamba lagu mana, perangai hamba juruh kau hati hamba ni ikhlas kau kau menunjuk kau orang kau gapo dia. Ada lagi perangai riak, ada lagi perangai ujub, ada lagi perangai takabur. Duk perhati hati kita. Tak jadilah mana. Tapi teh sikitlah pada dulu tak tahu apa. Ni teh sikit. Nak jadi wali dah lah. Gitu. Kira-kira lah kita sendiri kita sudut lilau orang lah. Ni duk tengok orang sebelah. Kalau tajuk jahat tengok guriah lalu. Tajuk baik tajuk wali, dia semacam kan. Kalau tajuk jahat setan kat guriah sebelah lalu. Tak boleh lagu tu. Kena tengok diri kita. Kerana bagai yang kemudian daripada beramal dia untuk persiapan menghadapi kematian. Dan sabda Nabi SAW, kafa bil mauti wa'iza. Artinya memadalah mati itu memberi pengajaran. Cukup mati itu sebagai pelajaran. Bapa mik selagi nak baca kata ni. Kafa bil mauti wa'iza. Kalau baca talqin,
Lepas pada tanah mayat dia akan duduk, dia akan ceramah. Tok babo mix lagi dia akan duduk. Antara ayat dia akan sebut, boleh kata hampir tanggi mana-mana talqin dia akan sebut. Cukuplah mati itu sebagai peringatan kepada orang hidup duk cokoh ni. Yang ngepek berok. Tengok ni. Tengok ni dia duduk ni. Dia nak berzikir ni. Dia nak mari ngaji ni. Dia nak lepas pada air ni tak boleh dah. Tak boleh buat guana dah dia ni. Ni ada cokoh alik atas ramai-ramai ni. Kau duduk lepok, duduk buah kakak, duduk gapo dia. Persiapan weh. Ada masalah istighfar. Ada benda tak betul. Beki. Kawan ni tak boleh nak buat guana dah. Tutup dah. Tak cukup lagi kau dok mati itu sebagai peringatan. Nah. Dan ketahui olehmu bahawasanya mati itu haru-hara yang sangat besar. Nah. Iza qa apabila mati seseorang, qama alaihi qiyamatuh, maka berlakulah kiamat kecil kepada diri dia. Maka kiamat ni ada dua. Kiamat ni kerosakan. Ada kiamat besar, hok kerosok seluruh benda sekaligus. Ada kiamat kecil dipanggil kematian, mati seorang. Kita ni kalau mati seolah habis tak ada dah dunia kita. Sekalipun dunia molek lagi dari mati ni hancur dah. Kiamat dah bagi kita. Tak usah tunggu kiamat besar, kiamat dah pada kita tu. Dan ada pada menyebutnya manfaat yang amat besar. Sebut mengenai kematian, ada manfaat. Kita jadi mari mikir, aku ni dia. Orang nasihat tak dengar kata juga. Kadang-kadangnya mari juru betul nampak super wali. Dan yang mari lupa Tuhan jadi super wali. Macam-macam ambon. Jadi tak tetap lagi. Kalau ada salah cepat-cepat minta maaf dengan Tuhan. Ni masa hidup ni masa bernafas ni. Ni Tuhan beri peluang lagi. Tak sedap bimbel lah. Dia mati tak ada apa. Kita nak sebut tu astagfirullah, nak sebut tu ya Allah, nak sebut astagfirullah, nak selawat, nak gapo tak boleh terkoci habis tu. Nak buat ibadat, nak sedekah, nak hala pitih, nak solat pitih, nak wi ke orang, nak tolong, nak mari mengaji, nak tulis kata nak tulis ngapain. Ni pun kita tidur-tidur ni jalan belakang. Dia mati ke Allah mana peng apa nak tulis kebajikan, Allah nak tulis fawaid, nak tulis gapo dia orang nasihat, tak tulis. Lagu. Kerana bahawasanya meliar ia akan daripada dunia. Apabila ingat mati hati jadi tak selesa lah. Liar lah sikit Lah ni kita jinuk dengan dunia. Katanya ulama manusia ni dunia tu seperti bining muda, akhirat seperti bining tua. Maka minat bini muda, minat. Duduk dengan bini muda, time balah baru pergi sengih pergi cari bini tua. Apabila duk kejar-kejar dunia, apabila tak boleh dunia, bankrupt kau gapo, mula rapat dengan surah, rapat dengan tu email. Dulu duk saing dengan manager, CEO syarikat ni, menteri ni, kepala lipat ni, sesek lipat lagu ni, saya tu gak kaya naik kereta, lah ni sekat bankrupt, ngaya, awak bini tua pula. Tain kena hambak dia bini muda pergi cari bini tua. Nya hambak di dunia baru cari akhirat. Oh malunya awak kerja lagu ni. Dan merindukan akan kepada akhirat apabila teringat kemati, teringat rindu kepada akhirat. Buat amalan ni, buat amalan ni. Supaya nak jumpa dah akhirat. Demo ni beramal rajin supaya nak mati dah ni. Jalan tu. Orang ingat kemati dah tu. Dan bermula sebab bagi lalai daripada mati itu panjang angin-angin. Apa? Kuat ngoyak ni menunjukkan orang tu tak sebut tak ingat mati. Kerana dia rasa dia boleh hidup lagi, dia rasa panjang lagi umur dia rasa esoklah hamba nak beramalnya. Mari ni malah beramal. Esoklah kita beramal. Ataupun hati hamba jadi tok guru hamba nak beramal, masa ni tak si beramal lagi. No. 2-3 lekok mati dah, tak ada apa. Panjang angin-angin ni lawan kepada ingat mati. Kerana panjang cita-cita ni menyebabkan kita tak ingat kemati. Nabi Muhammad nak kata dia ni pendeknya cita-cita dia. Kalau dia sarung selipar, dia pakai selipar, dia nak lakuh tu dia tak seru dah dia boleh lakuh rapat kaki ni. Dia nak lakak ni, yakat nak letak semula ni tak yakin lah hamba. Kita yakin. Depan ni hamba yakin lagi boleh jalan. Nabi Muhammad dia nak lakuh, nak letak semula tak yakin. Orang tanya nak, yakin kalau boleh letak? Tak berani. Tak boleh nak janji. Kita janji minggu depan lah. Minggu depan lah kita. Minggu depan, sedap lah mau buah tu.
Banyak perbualan panggil. Buah kuat. Dan sebab kasih akan dunia, apabila panjang cita-cita, banyaklah hajaknya. Ambo ni dalam minggu depan, apabila sebut minggu depan, nak tunai ke hajat kita dalam masa seminggu tu, gapo dia kita nak? Nak makan, nak goni, nak petih, nak gapo. Ambo 10 tahun lagi, nak goni, nak harta, nak gapo. Ya apabila panjang angin-angin, jadi kasih lalu ke dunia. Dah? Kerana cita-cita kita 10 tahun nak isi dengan gapo, dengan harta, dengan kejayaan, dengan goni, dengan gapo dia. Maka kita akan mikir nak penuhi dunia-dunia kita. Dan jahil, kasih akan dunia. Sabda Nabi, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi Abdullah ibnu Umar, anak Sayyidina Umar radhiyallahu anhuma. Nabi Muhammad pesan kepada sahabat dia, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabilin. Artinya jadi oleh kamu, biada dalam hatimu perasaan lagu ni. Gapo dia? Seolah-olah engkau orang dagang. Mari dunia ni mari tupai je. Kita kalau mari menopel rumah orang, kita galak setara mana kita sedar diri kita ni nopai. Demo nak hamba kita masa bila pun boleh. Maka kita akan buat sekadar saja. Mungkin nopai kan. Saya tupai ni rumah wacik dia. Kau ada orang tupai rumah kita, siap cat rumah apa semua, beki apa semua, bubuh mozaik, bubuh gapo. Dia mau tupai rumah hamba. Cat baru apa semua, beki, buat dinding, buat bilik. Dia mau tupai yang sungguh buat. Dia nak isih Rabbana bagi. Ya kalau orang nopai ni buat sikit-sikit gitu ya bagi nopai. Ni nopai supaya tuai tu. Maka dunia ni kita tupai saja. Dalil dia ramai orang kelik nopai belakang. Cik kita dulu tak sih kelik. Dok kata luak rumah, luak besar rumah, mati juga Weh, tak ingat dia tin tupai. Patut dia buat besar rumah di akhirat, kelik mudah kelik. Ada dah rumah. Dok besar rumah di atas dunia, dok besar cita-cita dunia, hati perut pedar kita atas muka dunia, lupa akhirat. Siapa dia salah? Siapa dia akan menyesal? Siapa dia akan rugi? Kita. Tuhan tak rugi, Nabi Muhammad tak rugi. Kekasih wali-wali dia tak rugi. Kita. Orang yang malah tu rugi. Atau orang yang lalu di jalan. Kita lalu jalan. Berhenti RNA. Kita nak pergi ikutlah mana pehel kau apa. Berhenti singgah RNA. Minum air. Tak ada orang pasal kemo naik diri tiai apa semua. Beli bumbung apa semua. Tak duduk RNA. Orang tupai ya. Tupai pergi tandas. Sebentar. Apa nak pergi lah. Maka Nabi Muhammad pesan kepada Abdullah ibn Umar. Abdullah, muduk atas muka dunia ni biar ada perasaan lagu ni. Seolah-olah kita mari menupai saja atas muka dunia. Ataupun kita berhenti singgah saja kita nak pergi jalan jauh lagi. Tu Nabi Muhammad pesan kepada dia. Ni dia siapa kita. Dan berkata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, apabila engkau masuk pada waktu petang, katanya Abdullah ibn Umar. Apabila Nabi Muhammad pesan gitu kepada dia, maka dia jadi berjaga-jaga. Beringat-ingat Abdullah ibn Umar. Nabi Muhammad pesan gitu. Katanya Abdullah ibn Umar apabila masuk maka pada waktu petang. Petang ni malam lah. Petang ni malam lah. Masuk waktu malam. Maka jangan engkau nanti akan waktu pagi. Ni, waktu malam sekarang. Apabila waktu malam ni, mu jangan koyak, mu nak hidup lagi waktu pagi. Katanya Abdullah ibn Umar. Tak sedap tunggu. Esok nak pergi ngai. Patu nak pergi kotu. Esok pak tu hari malam. Hak ni yakin dah. Ni depan mata mula ni malam ni. Maka jangan tunggu waktu pagi. Apabila mu waktu pagi, jangan mu rasa yakin mu boleh waktu petang. Lagu tu. Tu nasihat dia ni. Apabila engkau masuk waktu pagi, maka jangan engkau nanti akan waktu petang. Dan apabila ambil olehmu daripada masa sihat engkau, bagi sakit engkau. Ketika sihat, buatlah amalan. Bacalah Quran. Semaya sunat. Rajin semaya Jumaat. Rajin baca Quran. Rajin baca kitab. Rajin baca goni. Zikir, selawat banyak. Dia sakit kan. Nak zikir, adulah. Nak semaya, ayah, sakit lah.
Peluang kita masuk segar menega ni. Jangan guna kesihatan kita untuk dunia saja. Dunia untuk akhirat. Kerana kesihatan tu keselesaan kita dah. Dia tak selesa nak ibadat payah dah. Nak bangun pun sakit pinggang dah. Ni masa segar, masa sehat, masa muda, semaya banyak, zikir banyak, selawat banyak, istighfar banyak. Dan daripada masa hidup engkau, daripada mati kamu. Masa hidup ni buatlah amalan, dan mati tak boleh. Tak boleh nak buat amalan. Bukan kata boleh buat sikit-sikit, tak boleh buat amalan. Kecuali orang rajin buat wakaf buat masjid, wakaf flaga, wakaf gapo-gapo untuk kebajikan dia. Menceritakan akan dia oleh Imam Bukhari. Dan bahawasanya setengah daripada yang menolong atas mengingatkan mati itu ziarah akan kubur. Gi ziarah orang ni, gi ziarah orang ni, gi ziarah Maidin, gi ziarah Iyamo. Tu tak apa juga. Tak salah. Tetapi biar ada masa kita ziarah kepada kubur. Apa ziarah kubur? Kerana di kuburlah kita melihat satu saja pemandangan di kubur. Orang mati belaka situ. Orang tak boleh beramal situ. Semua orang rasa tak tahu nak buat guano. Sekalipun dia duduk dalam tanah, satu pemandangan saja kita tengok kubur ni, Allah sudah. Sayyidina Osman apabila lalu kubur dia akan berjerit. Habis dah amalan hamba. Kalau hamba duduk situ gak sudah lah hamba. Ziarah sekali-sekala. Tengok kubur. So pemandangan. Kita tengok duduk tidur tak tahu gapo dia senyap, tak boleh nak buat geran. Nak kerik sikit pun tak boleh. Nak sebut Allah tak boleh. Tu pemandangan kau kubur. Tu menyebabkan kita ingat kepada mati. Kerana Nabi sebut sendiri, zuru kubura fa innaha tuzakirul mauta. Artinya ziarah oleh kamu akan kubur. Kerana bahawasanya memperingatkan ia akan mati. Wahabi hodok marah ziarah kubur ni tak tahu dah. Kita pun Allahu Rabbi, Nabi Muhammad suruh ziarah, dia tak pergi ziarah. Pelik lah kakak tu. Kok mana dia mengaji? Orang pergi ziarah kubur bukan nak pergi bergalak, nak ingat kepada kematian. Maka kalau hak depan kita tu orang tua kita, komok ayah kita meninggal, Allah tak boleh lah nak buat ibadat. Maka kita pun kesian dia, baca ku Allah tolong. Kalau boleh pahala tu, kalau takdirnya pahala ni boleh beratur dia hamba sedekah pahala, baca ayat kursi, baca yasin, nak tolongnya dia. Di samping tolong dia, tolong kita juga baca yasin ni. Gitu. Nabi kata kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha fa innaha tuzahidu fid dunya wa tuzakirul akhirah. Artinya adalah aku dahulu melarang kamu daripada menziarahi kubur. Nabi Muhammad tak benar ke orang Islam dulu ziarah kubur. Kerana orang zaman dulu mula-mula Islam dia tak ada lagi keimanan dia dengan Tuhan. Takut dia buat benda-benda yang melanggari syarak. Apabila teringat ke orang rumah dia, teringat pergi ziarah tu kubur anak dia, mari tak ingat, tak faham, mari tak reti, maka tak puas hati dengan Tuhan. Duk menangis, mula tak sih. Maka Nabi Muhammad kata puakmu kalau pergi ziarah kubur masa tu banyak dosa pula jadi pahala. Lalu ni maka ziarah oleh kamu akan dia. Sekarang boleh ziarah. Puak-puakmu kenal dah, gapo dia belajar dah akidah, belajar dah syariat. Okey, bismillah. Mu akan faham gapo dia maksud hikmah ziarah kubur. Mengingatkan kamu kepada kematian. Pada masa yang akan datang, kerana bahawasanya mensebabkan ia akan zuhud pada dunia. Apabila orang ziarah kubur, cita-cita nak beli sport ring baru. Biar. Ambo baru nak beli sport ring baru. Ziarah kubur ni nanti Baik ambo lo piti kok masjid. We got ni 50. We got ni 50. We got ni 50. Asalnya sport ring 4,000. Hak ni wis 1,000. Hak ni wis 1,000. Tak apa papanianya ada rezeki pula tu. Pergi ziarah kubur. Kalau tak ziarah kubur 4,000 duk nekat di tayar. Ada apa? Tak jadi kebajikan. Dan memperingatkan ia akan akhirat.
Tu tujuan ziarah kubur. Bukan sia-sia ziarah kubur ni. Dan ketahui olehmu bahawasanya pendek angin-angin itu kelakuan yang dipuji. Kita ni jangan banyak cita-cita. Kita tak tahu ajal kehidupan kita bila. Maka ketika tu hewi sehat, ketika tu hewi umur, ketika tu hewi muda, ketika wi gapo, rebuklah peluang. Masa ni lah nak beli sebeh, nak ngatik siapa putus sebeh. Oh, dia sakit, dia stroke, dia nyanyuk tak kenapa, nak berzikir lagu mana dah. Masa duk sehat, boleh baca Quran Allah betul, boleh la ilaha illallah betul, boleh selawat betul ni. Berok juga. Biarlah dia kata gila pun, sebab akhir zaman Nabi kata orang mukmin apabila berzikir, orang munafik akan kata gila. Yalah, pok kita lah ni dia kata gila belakon. Kata sebab tekuk gila sungguh kata pasal kakak ni. Letak capa atas kepala ni sesek gila saja ni. Sesek tak tahu apa ni, gapo dia. Maka zikir ni Nabi sebut dah. Orang mukmin akhir zaman apabila zikir, orang munafik. Nabi sebut orang hok kata ke orang mukmin tu orang munafik. Dia akan kata mu ni menunjuk-nunjuk. Entum murai. Dari hadis tu kata dah. Hadis riwayat Imam Muslim tak silap hamba. Entum murai. Nunjuk-nunjuk sakut sebeh tekuk lah, gapo dia lah. Sebeh narak besar pala lutut. Orang sebeh kecil-kecilnya. Ni. Kalau kita tu lah, kita pergi sebeh kecil, kita tak senyap. Orang tak kata gila. Zikir lagu mana? Siapa orang munafik kata demo ni menunjuk-nunjuk. Siapa demo kata gila zikir lagu ni. Sebab tu orang mukmin zikir. La ilaha illallah. La. Oh gila. Gila zikir lagu ni. Orang zikir biasa ya. La ilaha illallah. Tapi Nabi sebut, orang mukmin apabila berzikir akhir zaman, orang munafik dok kata gila. Zikir lagu mana kalau kata gila lah ni? Kalau zikir pergi sebeh. Orang tak kata gila. Dia kena ngatik orang kena gila-gila sikit. La ilaha illallah. Rotuh rumah-rumah. Gila lagu ni. Nabi royak orang mukmin cara zikir tu. Ni ngatik. Orang la ilaha illallah habis, tak makan nasi. Caku. Oh berat. Ngatik ni kena derah. Biar orang kata, oh gila mol macam ni. Biar gitu. Nabi sebut akhir zaman akan berlaku lagu tu. Jadi tak sudut pening lah. Kalau orang kata kita ni gila zikir, kau gila apa dia. Jodoh dah tak kenali kata. Nak jadi wali ni, 1000 orang akan kata kita gila. Ya tak? Wak kerja gila-gila baru dapat ilmu gila-gila. Kalau wak kerja standard boleh ilmu standard ya. Pendek angin itu kelakuan yang dipuji kerana adalah ia sebab bagi bersedia bagi bagai yang kemudian daripada mati. Maka apabila kita pendek angin-angin, tak yakin boleh hidup lagi, maka kita akan tambah amalan. Dan bahawasanya manusia bersalah-salah mereka itu pada pendek angin-angin. Setara mana? Pendek nak setara mana? Saat ni kita sebut Nabi Muhammad, akak nak lakuh, nak tak tu tak yakin. Oh pendek benar. Kita, tak boleh lagu tu, kita seminggu tu buat lagi. Maknanya bila boleh jumpa? Tengok minggu depan. Ada lagi. Minggu. Sebulan apa tak janji dah. Maknanya kau pendek lah tu. Dan panjangnya setengah mereka itu mencita-cita ia akan panjang umurnya 1000 tahun. Kerana firman Allah Ta'ala, yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasanatin. Artinya mencita-cita seorang daripada mereka itu bahawasanya dipanjangkan umurnya 1000 tahun. Ada doa panjang umur. Doa panjang umur. Ya Allah ya Tuhanku, panjangkan umurku kepada 120 tahun. Banyak hamba terima amalan dia sebut 120 tahun. Kenapa dia hikmah 120 tahun? Dia tak sebut panjanglah umur hamba sehingga 1000 tahun. Tapi doa panjang umur ni dia sebut 120 tahun. Tak tahu hikmah dia apa maknanya lepas pada 120 kali tak tahu apa dah. Tapi kita tengok kadang-kadang ada orang 150, 180, tokca 300 tahun ada. Tokca 300 tahun ada. 200 tahun ada. Dia amal yoga dia. Hidup lagi Siapa dia kata hidup ni 60 tahun. Jadi umur ni manusia lagu tu. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gap dia. Qalbu syekh
syabun ala hubbis naini. Tulal aishi wal mali. Qalbu syekh syabun qalbu ala hubbis naini tulil aishi wal mali. Artinya bermula hati orang tua, muda iyo. Katanya ni apa dia? Hadis ko syair ni. Hadis riwayat Imam Muslim. Nabi kata orang tua akan nampak muda. Tua nak selok dah. Umur 80. Tapi jiwa masih remaja. Orang tua akan nampak muda dan orang akan kata koya muda wak cik ni. Sebab apa? Apabila kasih akan dua perkara. Apabila suka dua perkara ni, orang ni jiwa muda sekalipun tubuh dia tua. Pertama, lama hidup. Kedua, harta yang dikehendaki. Suka kepada dua benda. Suka nak hidup dengan suka kepada harta. Orang ni jiwa muda sekalipun dia tua, tapi ni jiwa muda. Ini panjang umur lagu ni. Dikehendaki dengan muda di sini sempurna kasihnya akan keduanya seperti sempurna kekuatan orang yang muda pada masa mudanya. Koya muda. Pakcik umur berapa? 80. Pakai seluar Yankee lagi. Ni seluar ketat. Joget apa dah? Ni, tuih. Oh jangan tuih. Tok tumit ni geser. Tak salah pinggir dia. Oh jangan. Hak tu jiwa muda tu kata. Semangat lagi. Dan setengah mereka itu mencita-cita akan setahun. Ada hak jenis lagu tu. Ada jenis cita-cita muda nak jadi tua nak jadi muda. Hak tu panjang melangang tu. Tua. Mau orang tua. Tapi cita-cita tu supaya orang muda. Pakcik umur berapa? 80. Tapi awal lagu tu lah. Kalau ada peluang nak tambah 4 lagi. 4. Tua gonje habis dah skru. Rasa kalau letak jatuh skru. Tengok. Semangat lagi. Muda demo. Hak tua nak jadi muda. Panjang nah cita-cita makcik. Jangan. Dunia hanya sekali awal. Bukan main. Setengah mereka mencita-cita akan setahun. Ada orang setahun boleh. Tahun ni hamba nak buat lagu ni. Perancangan tahun ni. Tahun depan hamba tak boleh nak janji. Moga takut mati. Tahun ni boleh janji. Boleh. Ni setahun. Setengah mereka itu mencita-cita ni boleh. Ni boleh lah. Setahun tak berani jauh sangat lah tu. Takut mati. Mak setahun ingat mati. Ni boleh. Ni boleh hamba rasa boleh pergi lagi. Pulak. Setengah mereka itu mencita-cita sehari semalam. Sehari hari ni boleh lah. Janji. Esok minta maaf. InsyaAllah pun hamba tak berani. Takut tak boleh berjumpa. Tak boleh bergapa dia. Sehari semalam. Diceritakan daripada Muaz ibnu Jabal. Ni sahabat besar Nabi. Muaz ibnu Jabal. Radhiyallahu anhu bahawa berkata ia tiada melangkah akan satu langkah melainkan menyengkau oleh aku akan bahawasanya tiada aku perikutkan dia akan langkah yang lain. Muaz bin Jabal. Dia kata hamba langkah sebelah kanan. Hamba tak yakin dah kiri ni boleh akak dah. Kita. Penak kita deh. Buah juga buat kita ni. Tapi lagu tu sekurang-kurangnya kalau kita dengar jadi mikir kita. Senang. Hamba janji dah dengan orang ni setahun. Benarlah kata. Penat panjang jumpa cita-cita hamba. Sekurang-kurangnya kita dengar ni. Mari dengar, mari ngaji ni. Sekurang-kurangnya beki amalan kita. Biarlah kita nak beramal tu berat. Payah. Tak boleh buat-buat kau ni kerja ni. Dia tak boleh tiru-tiru nak makan berlakon tasawuf. Lepas ni kan mengaji kitab. Duk senyap. Apa tak tubik? Saya tidak yakin boleh tubik daripada surat. Aslo tu ingat berlakon tak boleh. You bukan berlakon kau ni. Cita-cita dalam hati lain.
Satu langkah. Dan bahawasanya faedah bagi pendek angin-angin itu bersegera pada mengerjakan amal ibadat. Dan bahawasanya alamat bagi orang mendapat petunjuk bahawa tiada lalai ia daripada mati. Jadi kalau kita tengok orang tu ingat ke mati, insya-Allah hidup dia akan dapat petunjuk. Tapi kalau hidup tak aja kecek bak mati kakak ni. Penak sungguh, kecek bak piti, bak harta, bak goni. Tak ada kecek kita deh. Ke tua, ke mati, ke kita amalan setara mana. Adalah kecek benar mati. Orang ni insya-Allah hidup dia tak sesat. Ada hidayah, ada petunjuk. Tapi kalau kecek gak tak kenal ke mati. Kadang-kadang orang kecek agama tak ingat ke mati. Apa? Cita-cita lagu ni, cita-cita PhD nak ambil 15 kali. Orang ambil, tak lupa kepada mati. Apa tak ada ambil PhD, boleh BA pun tak ada nak lulus, mati dah. Tak ada ambil PhD. Maka bersedia ia pada pagi-pagi. Mati itu dengan taubat dan amal yang baik. Bererti apabila orang ingat kematian, kehidupan dia akan terbimbing. Maka jika hidup ia sampai petang, maka syukur ia. Pagi-pagi dia buat ibadat. Ibadat. Oh, sampai petang. Alhamdulillah hari ni sampai ke malam kita boleh hidup. Tak yakin ni boleh hidup malam ni. Janji nak khatam kita. Tak yakin ni. Alhamdulillah Tuhan beri juga khatam kita. Rezeki lalu. Jadi biar mari lagu tu. Atas taatnya dan sukacita ia dengan ketiadaan sia-sia harinya. Maka dia suka hari ni dia dapat isi dengan segala kebaikan daripada pagi tadi. Ambo ingat mati dah. Sebab tu ambo buat ibadat banyak. Buat. Tak mati lagi. Oh, sampai ke malam. Alhamdulillah. Sehari tu saya tambah umur ambo. Kemudian memulai ia bersedia pada petang pula. Petang buat siap pula. Malam ni. Nak siap pagi ni. Takut tak ada pagi. Sebab tu ada wali tak boleh tidur. Wali ni kalau dia tidur, dia guling kat sebelah kanan, Allah teringat kepada syurga. Allah banyak lagi amalan, tak selawat, tak zikir. Dia pun paling kat kiri, Allah teringat ke neraka. Tak tidur, puluh tahun tak boleh nak tidur. Kita boleh-boleh ngajar tidur. Bukan kata batal, tu memang tuduh tidur. Tengok orang duk kalau-kalau, dia lagi jenera, selok. Pok kita ni. Jadi wali ni jangan kiyah hidup dia dah. Ada orang tak boleh tidur, bukan mikir bak piti, bukan fikir bak harta, bukan fikir bak perniagaan, syarikat, bisnes kita dak. Fikir lagu mana amal ibadat kita. Tu cerita orang tua kata ni, wali paling sebelah kanan nampak syurga. Tu maksud nampak syurga. Bukan nampak surga. Tengok kali nampak neraka. Nampak dia teringat, sudah hamba duk gini ni. Pergi sebeh dah. Jadi sebeh ni sakut di kepala katil kita tu. Biar ada celah batal kita. Tak mudah kalau teringat kat. Pergi. Ya sebeh tak syarat pakai sebeh, pakai tangan pun boleh, tapi takut nak zikir banyak lah. Zikir 10 boleh ni. Zikir juta. Tangan tak tahu mana nak kiranya. Maka syukur ia atas taatnya pada malam itu. Terima kasih Tuhan kita malam ni. Boleh khatam kitab rezeki tu. Dan saya suka cita ia dengan tiada kosong malamnya daripada amal soleh. Tu hewi rezeki malam ni. InsyaAllah hamba nak penuh dengan ibadat pula. Penuh. Oh boleh hidup pagi pula. Bersyukur, terima kasih. Tambah pula amal. Demikianlah tiap-tiap pagi dan petang. Dan tiada mudah yang demikian itu. Melainkan bagi mereka yang kosong hatinya daripada hidup sampai besok. Orang lagu tu. Orang kalau ada cita-cita boleh hidup esok, tangguh selalu amalan dia. Bila dia mau nak ngatik sejuta, nantilah esok. Sebab apa dia mau tangguh esok? Sebab dia mau yakin dia mau hidup esok tu. Tapi kalau orang tak yakin boleh hidup esok, sudah malam ni selalu. Maka mati itu tua bagi dia. Sebab apa? Duk dalam amal semacam. Apabila orang duk dalam amalan, maka dia tak bimbang mati. Mati pun dalam beramal. Pukul 10 duk semaya duha. Pukul 11 duk baca Quran. Matilah pukul berapa dalam taat semacam. Kita takut mati ni sebab ada kita isi benda hok tak comel dalam hidup kita. Kena mati tang itu penak kita. Maka orang hok isi semua kebaikan dia tak bimbang mati kata mana. Mati bila tidur pun tak apa hamba. Moga mati dalam kebaikan belaka. Dan hidup itu bertambah kebajikan. Kalau hidup bertambah kebajikan. Kalau hidup, kalau mati bertuah. Tak ada bimbang apa.
Kalau Tuhan hidup kau tambah kebajikan. Wallahu a'lam. Dengan kepujian Allah Ta'ala telah selesai hamba daripada menghipung ke kitab penawar bagi hati. Pada tanggal 7 daripada bulan Rejab tahun 1378 daripada hijrah penghulu kita. Berapa? 1378. Lah ni 1440 apa? 45. Berapa tahun dah? Matematik kita tu. Waktu jadi ngajar pondok ya, tak boleh jadi pensyarah ni, matematik tak lulus kali. Mau? 97 tahun. 97 tahun dah. Kitab ni 97 tahun dah ni. Ramai dah orang boleh beramal jadi wali dengan sebab kitab ni. Oh, banyak pahala, banyak mana Syekh Abdul Qadir ni. Boleh pahala. Soho kalau penawar bagi hati ni, kalau ngaji tasawuf dulu, pocik-pocik sebut ngaji kau dak penawar. Ya tak ngaji juga tapi bagi kecek tu. Kadang-kadang tanya mana kitab penawar? Tak ada. Duduk menadah belanja air liur tidur tiar lagu tu. Tapi pandai kecek orang ni dulu. Sekurang-kurangnya kitab tasawuf ngaji sebutir. Kitab bab semaya ngaji sebutir. Ngaji gapo bab semaya musolli. Tak apa dah tu. Tauhid ngaji gapo faridah. Molek tu. Orang tua dulu tu yang main. Musolli bab semaya, akidah, faridah, tasawuf, penawar bagi hati. Hak tu yang bawa mati aku. Hak tu. Tak payah nak jadi mufti tanya dalil hujah ke apa dia, pendapat muktamad lah, jumhur ulama itu cara apa dia cara hak tu ya, mati dengan hak tu ya. Selamat lalu. Ya kata daripada hijrah penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillah awalan wa akhiran zahiran wa batina. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzatil amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Burung dua ekor. Gambar burung dua ekor ni. Habis dah lah kitabnya selesai alhamdulillah. Tunggu beramal dah lah. Tengok minggu depan. Baru ngaji pendek cerita-cerita. Minggu depan dah nak beramal. Penat. Ustaz saya ni bukan orang baik. Lepas tu nak ayat apa maksud nak ayat orang. Awak ni tak baik. Sebenarnya benda-benda lagu tu tak payah ayat orang. Kita dengan Tuhan saja dah. Dan saya sedar akan dosa-dosa saya, tetapi di kampung orang selalu tolak saya jadi imam solat. Bilal jadi khalifah majlis tahlil. Main-main. Palung ngatik. Makan pala kambing dia. Kadang-kadang saya rasa malu dengan diri sendiri sebab saya sedar dosa-dosa saya banyak dan besar. Apa patut saya lakukan? Taubat dengan Tuhan. Kita salah dengan Tuhan, minta maaf dengan Tuhan. Tak payah hoyak cerita, tak payah bersedih di laman sosial, di website kau apa dia. Duk hoyak cerita aku sekarang di berkhoyal, bermain kata-kata, bermadah pujangga di dalam medsos. Tak payah. Tak molek benda lagu tu. Kecek dengan Tuhan. Nak royak kita jahat, royak dengan Tuhan. Tak usah duk royak lah. Ni duk buat kedai kopi. Pocik tu baru duk makan nasi dia. Kita ni jahat. Pocik tak seru ke pocik jahat? Pocik tu baru nak makan nasi. Pocik tu kata tak selera aku makan dengan kakak ni. Mu nak kerja, nak taubat. Pergi sore buat apa jadi cocoh orang ke apa dia apa semua ni. Ni kadang-kadang nampak macam nak bukan maksud nak mentaubatkan diri sangat. Nak menyesal sangat. Tapi nampak macam nak berlakon-lakon, nak buat sinetron. Jadi kita dengan Tuhan. Tak suruh royak ke orang lah. Dengan guru kita pun kita tak suruh royak. Kita nak taubat, kita buat senyap. Cara kita lah. Hidup macam biasa. Sembunyi ke. Taubat-taubat ni kebajikan ibadat. Susuk sikit. Jangan duk ajar. Rasa-rasa menyesal ni pahala. Jangan duk sunjuk sangat ke orang. Duk royak cerita saya Allah sedar. Saya dosa banyak. Tak molek benda lagu ni ni. Nak taubat dengan Tuhan saja. Jadi taubat dengan Tuhan. Dah kita rasa dah kita tu dosa, taubat dengan Tuhan. Teruskan menerima pelawat orang kampung atau tolak. Tak payah tolak lah. Mungkin orang
Sekurang-kurangnya dengan amalan ni mungkin kita jadi taubat. Dulu kita mak rempit, tiba-tiba dia mau letak kita jadi tu iman. Hari tu baru kita rasa kita dihargai. Bertaubat. Sekurang-kurangnya amalan lagu tu menyebabkan kita bertaubat. Tak salah biar aja tak sih ngatik kuat lagi. Buaya putus sebes-sebes sekali lagi. Saya sipir rambut panjang. Kalau niat sipir nak tiru sunnah Nabi, adakah selama mana saya tak potong pendek style rambut Nabi tersebut akan dapat pahala ikut sunnah Nabi secara berterusan? Ya. Taruh ikut Nabi. Selama mana rambut adalah pahala, selagi tu boleh pahala. Tu. Tertinggal solat sunat subuh. Lepas solat fardu subuh, boleh tak solat sunat subuh yang tertinggal tadi? Boleh. Kerana masa dia lagi. Semaya sunat subuh ni, sunat kita semaya sebelum maya subuh. Sunat. Kalau kita nak semaya lepas maya subuh pun semaya sunat subuh, boleh. Cuma jangan buat depan orang, takut orang kata semaya lepas subuh pulaknya suka dia orang. Penat kata haji tu ajar dah sesak. Sekat duk nadah pondok ni maya lepas subuh. Penat kakak ni. Orang tak semaya lepas subuh. Takut jadi geger dah. Benda tu boleh. Tapi manusia ni orang ramah, hok atas balasah ni hok je. Ramah. Jadi hok elok orang tu ramah. Masalah. Saya dalam solat fardu rakaat 3-4 selalunya orang atau imam baca Fatihah saja tanpa surah lain. Kalau saya nak baca surah juga boleh ke tak sunat. Jangan buat rajin gitu. Allah tepat hok kata tak sunat, jangan dok rajinnya baca surah pula. Rakaat ketiga, rakaat keempat tak sunat baca surah. Sekalipun dok saja. Dok saja nampak macam dok saja. Kita baca surah Yasin wal Qur'anil Hakim. Jangan. Tak sunat baca. Biar dok saja, biar dok saja. Buat ibadat ni ikut Nabi Muhammad, jangan ikut kita gak mikir pelik selalu. Tak sunat Saya nak minta ijazah amalan jauh daripada pacak ketik. Ketika masuk dalam hutan, rimba, terima kasih ustaz yang kami rindu. Pacak ni dia takut kepada terbakar. Manusia isak main gitu ya, terbakar ni. Bubuh gulung dalam rokok berok isak ya. Terbakar ni ambil daun terbakar, bubuh dalam air, kocok ramah-ramah sikit, celup kaki kita. Ataupun pakai kasut buk tu celup daun terbakar. Celup. Ikat kain sikit, di kasut buk kita tu celup biar air tu kena di kain tu tengok. Pacak mari, pop, rasa terbakar, guling bating lalu dia. Guling bating 2-3 kali sama sok. Nampak? Tak lekat dah dia, memang tak langsung. Terbakar alergik sungguh dia. Dalam lagu tu lah. Tak siwi pacak ketik, buat lagu tu. Memang dia tak ketik. Memang tak naik tubuh kita. Boleh ke kita nak cek dengan seorang wanita atas dasar nak berkenalan? Contohnya nak ambil dia jadi isteri kita lah. Atau terus cakap dengan ibu bapa dia. Atau ada cara yang lebih baik menurut ustaz. Gini, masalah nak kenal dengan Tino ni banyak cara lah. Dia kena kenal juga. Nama kita tasawuf tu pakai tengok. Rumah tu ada anak Tino, gigi minta. Saya kenal kau anak pocik. Tak kenal ke apa? Tak kenal. Pocik tu kata awak kenal kau ada anak Tino saya. Saya tasawuf, tak tengok orang Tino. Patut lagu mana boleh kenal? Saya tengok hari tu, saya nak kenal, saya nak. Dia gila. Gila. Jangan. Gila, jangan. Padahal tak tobek rumah kita ingat dia tasawuf, dia gila. Jangan. Jadi orang Tino ni kena kenal dulu, jangan buat tasawuf lajuk gitu deh. Dia kenal dulu. Kenal untuk sekadar nak berkenalan itulah. Lagu tu. Ya. Ikutlah nak guna cek kau gapo dia, lepas tu lepas pada kenal dah lebih kurang ataupun tanya saing dia kau gapo, okey masuk minta. Gitu. Ustaz mohon kami doakan kami bakal menduduki peperiksaan stam pada minggu hadapan dan mohon ustaz doakan agar segala ilmu yang kami hafal kekal dalam ingatan kami, bukan untuk periksa saja. Gini, kita belajar ni biar niat biar betul.
Belajar gapo-gapo biar niat pertama nak menambah ke ilmu. Kerana menambah ilmu itu adalah disuruh oleh agama kita. Kita belajar ilmu STAM misalnya, niat nak tambah ilmu, kalau hak boleh beramal, kita beramal. Jangan semata-mata untuk periksa saja. Buailah niat-niat otak betul tu. Bolah jamai budak-budak berhenti dah. Niat-niat hak salah ni kita berhenti dah, bolah. Style jamai budak-budak kerana periksa ke bolah. Mudah-mudahan mudah. Kalau kita niat benda baik, tak lulus STAM pun dapat pahala. Tapi kalau niat tak betul, nak boleh pangkat, nak dapat gelaran, nak boleh BA, nak sambung PhD, nak sambung gapo kerana nak jawatan, kerana nak boleh gaji, nak hidup mewah, nak hidup selesa, maka hak ni kalau lulus boleh PhD pun bukan kata STAM, tak boleh pahala. Jadi mikir benda hak boleh pahala lah. Kalau niat baik, insya-Allah Allah Taala tolong. Kalau seorang anak tu dia autism, tapi dia bukan Islam, adakah dia masuk syurga? Ya. Budak yang tidak balik, kalau mati sekalipun dia tu anak orang kafir, tapi dia bukan kafir. Dia status dia hanya anak orang kafir. Dia tidak kafir, tidak. Kerana manusia sebelum pada balik tak ada hukum. Tak boleh kita nak kata dia kafir, tak kafir. Dia anak orang kafir, betul. Tapi tak boleh kita kata, hei kafir. Anak orang kafir misalnya. Kecil lagi umur 5 tahun. Hei kafir. Jangan panggil kita kafir. Dia tak kafir lagi. Dia tu kafir apabila dia balik dan dia pilih kekafiran. Tu baru jelas. Sebelum dia balik, apatah lagi kalau dia sakit, autism. Ni masuk syurga lah. Lagu tu. Apa kelebihan baca surah Al-Kahfi setiap hari? Boleh pahala. Pahala ya? Tak lebih lagi kau pahala. Pahala tak lebih lagi kak. Sekut tawa demo. Pahala tak lebih lagi. Kelebihan lah. Hak Nabi sebut dalam hadisnya, baca malam-malam Jumaat. Naka nescaya akan dapat cahaya daripada diri dia sampai ke Kaabah. Besar tak besar, luah tak luah. Cahaya yang. Cahaya ni akhirat baru nampak lah. Sini tak nampak lah. Nama KO. Tok Imam baca surah Kahfi. Apa? Kapung blackout cerah kapung kita. Siapa sebut? Cerah baca surah Kahfi kapung kita. Jangan buat lagu tu lah. Jadi boleh pahala besar di sisi Tuhan. Satu huruf bersamaan dengan 10 pahala kebajikan. Pas surah Kahfi berapa? Boleh kodok kita gabung ke solat tahiyatul masjid dengan solat sunat ba'diyah. Boleh, tak ada masalah apa. Cuma kena sebut semaya sunat ba'diyah dulu tahiyatul masjid. Saja aku semaya sunat ba'diyah maghrib dan tahiyatul masjid kerana Allah Taala. Allahu Akbar. Gitu. Tahiyatul masjid lepas pada tu. Kita berselawat kepada Nabi, Allah berselawat kepada kita. Apa maksudnya ustaz? Yakni maksud Tuhan berselawat kepada kita, Tuhan sayang kita. Tuhan turun ke rahmat. Rahmat ni apa? Kasih sayang dia. Yakni apabila seorang berselawat kepada kekasih Tuhan, Tuhan pun sayang ke dia. Tu maksud dia. Ayat kata apabila mu selawat ke aku, Tuhan selawat ke mu. Makna dia apabila mu selawat kepada aku, kekasih Tuhan, maka Tuhan kekasih aku akan sayang ke mu. Maksud dia. Rahmat ni kasih sayang. Esok 30 Disember 2023. Madrasah menganjurkan program diskusi kitab dan pengijazahan perubatan Islam dan petua yang akan dilakukan oleh seorang pengamal perubatan Islam jugalah. Nama dia Ustaz Azhari Ibrahim. Jadi esok dia akan diskusi ke kitab dia. Kitab petua, amalan-amalan, ada macam-macam lah amalan tu. Sebab kita nak beramal kan? Nak beramal ni, nak semangat nak beramal ni. Jadi esok kita ada buat diskusi kitab bermula daripada pukul 2 sampai asar. Nak tambah pengetahuan kita. Sekurang-kurangnya petua kita tahulah. Ni anak sakit perut, mari tanya kita. Anak goni, baca sendiri dalam petua tu macam-macam. Kalau sakit perut, pening kepala, benda mudah-mudah tu insya-Allah dah.
petua tu boleh selesaikan. Bahkan katanya ulama, katanya kata-kata hikmat, kalah ilmu dengan petua. Asalnya pisah. Kalah pisah dengan kerih. Kalah kerih dengan pedai. Kalah pedai dengan ilmu. Kalah ilmu dengan petua. Petua hodai best sekali. Beza apa dia petua dengan ilmu? Petua ni mujarab serta merta. Serta merta. Kalau ilmu ni lambat sikit, dia kena itu. Petua ni serta merta. Kita gula masing. Sudah. Silap macam piramli dia, dia dah beruk jatuh gagal. Sudah nak buat. Kalau orang tak reti lerak lah. Nak buat mana? Tambah air, cair. Aduh, satai nak cari mana pula, nak buat lagu mana. Petua dia, ambilnya bubuh dalam kain, ikat rendah. Celup. Tawa hebat lembah jadi. Petua. Serta-merta. Ya, serta-merta. Sakit gigi. Petua dia, ambil bunga gani, letak gigi. Hilang dah sakit gigi. Serta-merta. Kalau nak jadi dentis, makan tahu, doktor gigi. Dentis. Jadi hak ni petua ya. Tak ngaji sekolah, periksa boleh pun. Pandai petua, insya-Allah boleh tolong orang. Wallahu a'lam. Ambo ijazahlah kita penawar bagi hati. Sebagaimana sehinggalah bersambung kepada pengarah dia Syekh Abdul Qadir Mandili. Sebagai balasan dia, kita baca Fatihah sekali, Qul Allah 11 kali, ayat kursi sekali, selawat 3 kali. Dihadiahkan kepada guru-guru kita, bersambung kepada pengarah. Dan secara khususnya kepada pengarah lah Syekh Abdul Qadir Mandili. Kita niat dengan baca itu, dengan khotel kita ni, kita Allah Ta'ala beri kepada kita kekuatan nak amal kita ni dan ikhlas. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na kama yanfa'u asluh. Allahumma wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Kita telah habis sebanyak dalam 200,000 dan kita masih memerlukan 280,000 lagi untuk menyiapkan tambahan daripada masjid yang kita sedia duk guna sekarang. Masjid tambahan ini adalah keperluan untuk pelajar-pelajar belajar. Kerana pertambahan pelajar maka memerlukan ruang yang sangat besar. Saya dipertanggungjawabkan untuk mengikut amanah untuk menguruskan Madrasah Ribat Al-Mustafa merayu kepada saudara dan saudari untuk menyumbang kepada pembangunan masjid yang sedang kita buat. Maka saya berharaplah sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menyebut di dalam Al-Quran, sesiapa yang ingin memberi pinjam kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala menggunakan perkataan Allah Taala nak meminjam harta kita. Lemah lembutnya Allah Taala untuk mengambil harta seseorang. Jadi saya lebih-lebih lagi merayu kepada muslimin dan muslimat untuk menyumbang bersama-sama menjadi pahala kebajikan amal jariah yang berpanjangnya sehingga di dalam kubur kita dan hari akhirat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala saja yang akan membalas hasil usaha amalan kita semua di akhirat nanti, iaitu syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.